Surat 84 Okey. Lapan puluh. Sini lah. Ah, 76. Tujuh enam. Daripada atas. Satu, dua, tiga. Hah? Lapan puluh? Ini saya punya kitab bertanda tahun 81. 80? 81. MS mana? Berapa baris daripada bawah? 10 baris daripada bawah. 80. 1, 2, 3, 4, 5. Ini bab seksa tu kan Surat 80, 10 baris daripada bawah. Dan ada pun 3 seksa yang mengenai akan dia pada hari kiamat. Maknanya azab ni semasa hidup dan semasa mati dan semasa bangkit di yaumil mahsyar. Tentang fadilat kelebihan melaksanakan fardu ini. Kalau kita abaikan seksa di hari kiamat, pertama mengerasi Allah Ta'ala akan malaikat azab, menghela akan dia, menyeret ke neraka Jahannam atas kemuliaan mukanya. Mana dalam sisi seorang itu, tempat yang paling mulia, paling baik ialah muka. Lepas tu ada dinyatakan haram melempang, memukul muka. Tak boleh Nak lempang tempat lain tak apa, nak pukul tempat lain boleh, muka jangan. Kerana di situ membawa kemuliaan hingga hari akhirat. Tetapi orang yang mengabaikan fardu solat, nanti disirit mukanya ni. Mukanya yang tersirit di padang mahsyar itu. Bukan kakinya, bukan perutnya, bukan kepalanya, tapi mukanya. Malaikat siapa ni? Malaikat azab. Berapa orang malaikat azab? Yang 19 orang itulah. Malaikat Zabaniyah. Namanya malaikat Zabaniyah. Dan setiap malaikat ini ada padanya 70,000 ekor ular yang besar. Dan setiap ekor ular yang besar, bawah jagaannya itu ada 70,000 ekor ular yang kecil. Dan setiap ekor ular yang kecil itu ada kepalanya 70,000. Ular yang paling kecil itu kepalanya 70,000. Macam mana besar lori balap, besar lagi. Lori tanker besar lagi. Kepala 70,000 macam mana? Mengerasi. Mana sangat boleh. 70 kali 70 kali 70. Bukan 70 aja 70,000 tu. 70,000 kali 70,000 kali 70,000 kali 19. Malaikat ni yang menjaga neraka ini 19 orang. Itulah kalau nak selamat katanya pelihara, jaga, amalkan Bismillahirrahmanirrahim. 786 kita dah bincang dulu Jadi azabnya sangat dahsyat. Nantilah rupanya nantinya tu maghrib sampai habis. Dah isyak gitu. Nantilah. Tahu-tahu dah subuh azan, isyaknya tertinggal Nantilah. Tahu-tahu duhanya ditinggal. Zuhurnya diabai. Kononnya nak qailulah tetapi terlepas qailulah. Itu yang pertamalah. Orang yang mengabaikan
mengambil ringan. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang yang sembahyang. Dia sembahyang juga, tetapi sahun. Sahun ni apa? Dia lalai leka. Lalai leka dia diuraikan oleh tafsir sana, maknanya dia mengabaikan, ambil ringan, ambil mudah dalam bab sembahyang. Ini 3 minggu lepas lah khutbah Jumaat itu. Maknanya pahami, hayati, dalami, kuasai sembahyang itu dengan sebaik-baiknya. Sahun itu bukan tak faham, lalai. Lalai. Kalau tak faham, wah semua orang masuk neraka. Berapa orang yang faham ni atahiyatul pun tak tahu. Bab tu bicara dalam Maniatul Musalli sana, bila kita bawa kuliah kitab itu di Parit Lapis Maimun sana, yang mana dinyatakan sana, alhamdulillah lah, kebelakangan ini makmumnya itu terpelihara, terjaga dengan ilmu sembahyangnya, dia amat-amati tomak ninahnya. Imam Allahu Akbar, habis bar tu baru makmum ikut Allahu Akbar. Bukan ikut, bukan saing, bukan serentak. Kalau ikut saing serentak tak dapat tomak ninah. Dia mahkan imam ni kena ikut, bukan kena saingi. Saingi macam mana? Atau dipotongi, tak boleh. Imam dipotongi habis. Kalau memotong imam, bangkit muka macam khinzir. Allahu Akbar. Ini dia yaumil mahsyar. Jadi dalam hidup kita, sembahyang ini kalau ikut imam, ikutlah sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Bar habis baru kita ikut. Bukan dia semasa lapas lagi kita ikut. Maka jatuh, hilanglah kelebihan jemaah tu. Sami Allahu liman hamidah. Imam dah hamidah habis tu. Ini kalau mesti mengikut lagi, mana dia tidak menguasai sembahyang. Jadi sembahyang ni amal yang paling mula dia tengok, dihisap di yaumil mahsyar nanti. Kalau hajinya hebat, sedekahnya hebat, ngajinya hebat, tahajudnya hebat, tapi lebih tengok sembahyang fardunya Allah. Sebab tu dia jatuh tadi. Jatuh. Jadi sembahyang ni jangan diambil mudah. Jangan direngan-rengan, diambil tak kisah. Pastikan betul-betul sempurna. Kalau tak nanti kita akan diazab ni. Yang pertama tadi diseret mukanya, mukanya ni melekat kat padang. Sebelum kita mati cuba-cubalah letak atas tar mukanya tu. Gosok-gosok gitu. Ada berani tak? Mula-mula letak atas rumput dululah, rumput. Rumput pun tanggal juga hitam tuan-tuan. Dulu pembelajaran silat itu. Sujud atas rumput, padangnya rumput. Silat aku, silat sekian. Duduk, buka bumi. Sujud atas tanah itu. Lama-lama hitam darinya. Wah, dahsyat. Mana panglimanya hitam-hitam semua dahinya. Tapi tak pergi masjid sembahyang. Ahli neraka. Dahsyat, ini silat tak betul. Bukan semua silat, sebahagian. Keduanya menilai Allah Ta'ala kepadanya dengan tilik murka. Pada waktu berhisap, maka jatuh daging mukanya. Allah, tanggal mukanya. Sebab tu kita jangan tinggal doa. Walaupun macam-macam kita lalai sembahyang, kadang-kadang kita terlupa. Ialah terlupa, dah sembahyang belum ya? Pasal tadi apa? Rewang gitu. Rewang khatam Quran. Puasa-puasa tu khatam Quran. Tapi rewang sembahyang asar tak sembahyang semua Pak Imam. Tapi bukan imam sini lah, ini tempat lain. Tak sembahyang, sibuk gitu. Ataupun rewang maulid. Yang tukang masak tu tak sembahyang tuan-tuan. Allahu Akbar, sangat rugi. Jadi kalau macam tu keadaannya, kita jangan tinggal doa, ni pesan Rasulullah. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa. Wal afwa indal hisab. Maknanya berikanlah keampunan, wal afwa, ketika dihisap. Tapi bila tengok sembahyang ini tu, Allah Ta'ala terus nak pandang muka, memalingkan muka. Kenapa? Sembahyangnya ini tak sempurna. Kejap sembahyang, kejap tak. Gitu Kejap ada, kejap tak lah. Apa yang kejap ada, kejap tak ni? Nyamuk. Siput. Tak ada, selimut. Oh, biskut Oreo. Kejap ada, kejap tak ada.
Dalam hidup kita tu, doa itu. Allah. Jadi doa ni, janganlah hebat-hebat jauh-jauh pergi sampai sebatu tak habis-habis baca. Jangan. Ringkas-ringkas saja doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Itu kalau seorang-seorang lah. Kalau jadi kepimpinan rumah, fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qablal mautina wa rahmatan indal mautina. Mudah-mudahan dengan belajar ilmu ni, menguasai ilmu, memahami bab solat, kita dikurniakan oleh Allah Ta'ala taubat sebelum mati. Wa taubatan qablal mautina. Menyesal sembahyang yang lama-lama itu. Wa rahmatan indal mautina. Dapat rahmat ketika nak mati itu. Apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa maghfiratan ba'dal maut. Lepas mati pun dipohonkan keampunan, diberi kemaafan. Ini dengan viral. Duka cita dimaklumkan. Sekian-sekian ustaz meninggal. Innalillah tahziah. Ada yang jawab, alhamdulillah dah mati ustaz ni. Astaghfirullahalazim. Oh, macam dahsyat lah. Dahsyat ya. Ada yang macam tu. Siapa-siapa nak kongsi kenduri dengan kita, cepat. Ada siap macam tu. Siapa-siapa nak kongsi kenduri, ustaz ni dah mati. Astaghfirullahalazim. Dahsyat macam tu sekali tuan-tuan. Jadi kita ni tuan-tuan dalam hidup kena jaga, kena pelihara sembahyang. Supaya apa? Dapat akhir kita ni dalam kemaafan. Ini amal lah tuan-tuan. Amal yang biasa-biasa je. Apa amal yang biasa kata Rasulullah? Bila kita amal ini 3 kali, Allah Ta'ala hantar malaikat rahmat. Pegang lidah orang nak cakap buruk, tak boleh. Nak ngumpat ke, nak buka aib, tak boleh. Dia pegang boleh. Tak boleh cerita. Lupa gitu. Apa amalannya? La ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 3 kali. Baca sekali, amalnya terus diterima. Usyuk tak usyuk, faham tak faham, Allah Ta'ala terima. Kita mengharaplah pada Allah Ta'ala. Baca sekali. Baca 3 kali, maknanya malaikat pegang tu. Tak boleh orang nak cerita buruk, tak boleh. Dia nak cerita buruk orang, tapi dia cerita buruk dia sendiri. Allahu Akbar. Gitu. Sepatutnya macam tu lah. Jangan cerita buruk orang, cerita buruk diri sendiri. Bila dia amal 7 kali, maka akan dibinakan satu mahligai dalam surga. Allah tuan-tuan. Maknanya kalau mahligainya dah ada, agak-agak tuan tak nak masuk lah. Dia nak masuk. Satu mahligai itu duduk 1000 tahun. Kalau tuan-tuan amal 100 kali, berapa istana? 100 mahligai. 100 mahligai kali 1000 tahun, berapa? Dah malaikat yang jaga surga lupa. Kau dulu kan neraka, pergi-pergi tak ada, lupa dah. Dah. Diam-diam menang-menang aja. Menang-menang. Jangan cerita-cerita lagi. Itu mula-mula macam tu lah. Wahai Malik, aku ni tengok sinarai nama memang ahli neraka. Yang keempat mana memang hebat lah tu. Top 10 atas tu. Cik kita yang keempat. Aku ni memang banyak dosa lah. Tapi aku dulu kat dunia ada amal. Kalau amal ini ada satu mahligai. Jadi aku nak tengoklah mahligai aku. Betul ke kau ada amal macam tu? Maka Malik pun WhatsApp kepada Ridwan. Malaikat Ridwan Malaikat Ridwan terima WhatsApp. Tengok. Memang dalam buku amalan dia tu ada kalimah ini. Tapi tak tahu berapa ratus ribu tahun dia akan masuk ke surga ini. Gitu. Tapi kata dia sebelum masuk ke neraka, dia nak tengok dulu istana dia tu. Gitu. Rupanya satu istana 1000 tahun. Kalau ada 1000 kali tuan-tuan baca Allahu Akbar. Ini maknanya iman tuan-tuan iman. Iman ni apa? Apa makna buah iman? Iman tu buahnya apa? Amal. Kalau pokok tak ada buah, tebang, betul tak? Jadi iman kita ni jangan cakap percaya je, kena amal. Ataupun kita amal tasbih Fatimah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali tumbuh satu pokok dalam surga. Satu pokok dalam surga. Kalau seminggu 313, itu yang paling minimal lah. Seminggu sekali solat tasbih. Ada buat tak kita tasbih ni? Solat tasbih ni, kalau buat siang 4 rakaat, buat malam 2 rakaat, 2 rakaat. 4 rakaat ni dia ada 300 tasbih. Maknanya 300 pokok. Satu pokok pun kata Nabi 1000 tahun lamanya. 1000 kali 300, 3000 tahun. Gitu. 300.000 tahun,
Satu hari di sana bersama 1.000 tahun hidupnya. 300.000 tahun kali 100.000, berapa tuan-tuan? Wah, memanglah tak keluar-keluar kat dalam surga. Amal tasbih Fatimah aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebab tu dalam sinarai amalan Rasulullah 10 tu, lepas subuh saya dah bagi dulu. Dah dapat kan amalan yang 10 tu. Dia tertulis subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Bacalah tuan-tuan. Sampai Nabi pesan umat-umatnya ni kalau boleh semua ke surga. Paling tidak seumur hidup sekali je lah. Mana sebelum masuk neraka, tengok taman surga dia. Wah, pokok banyak. Pokok rambutan. 1.000 tahun manjat pokok rambutan tak habis-habis. Wah, duduk kat situ. Termenung lama. Gitu. Bukan sekali. Kali 300.000 tahun lamanya. Ya Allah. Malaikat Ridwan pun dah lupa nak balas WhatsApp Malaikat Malik. Malaikat Malik pun dah lupa nama ni lah. Pasal dah ratusan tahun atas rahmat Allah Ta'ala. Jadi, yang kedua ini, Allah Ta'ala menelik dalam keadaan murka, marah. Jadi, kita nak elangkan murka, marah Allah Ta'ala ini macam mana? Lembutkan hati Allah dengan zikrullah. Dengan zikrullah. Mudah, tak payah ratus-ratus. Kita mampunya 10 je lah. La ilaha illallah. 10. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 10. La ilaha illallah Muhammadun Nabiullah. 10. La ilaha illallah Muhammadun Habibullah. 10. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. 10. Allahu Allah haq. Allahu Allah hayy. Ya qayyum Allah hayy. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim taslima. Terus sambung lagi. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wallahu ghalibun ala amri ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa lakal wa ila anta ya zal jalali wal ikram subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Maknanya zikir 14. Itu pun dalam tarekat juga. Jadi kita amal itu tak payah banyak, sikit. Tak payah banyak, sikit. Pasal apa? Kita nak bersama Nabi. Gitu. Nak bersama Nabi dalam keberkatan kasih sayang Allah Ta'ala. Kalau tak nanti, Allah Ta'ala menelik dengan murka masa dihisap. Wal afwa indal hisap itu tak ada. Tapi kalau kita dah amal doa, jaga zikir kan, dosa banyak ni. Ni macam mana orang ni nak ke surga ke neraka ni? Wah gitu. Tapi dia ada doa, ya Allah. Wal afwa indal hisap. Berikanlah kemaafan kepadaku ketika dihisap. Jadi bila dihisap tuan-tuan, maka Allah Ta'ala bagi hidayah kepimpinan pada Rasulullah. Buka serbannya satu. Buka serban, ambil serban ya. Ambil serban letak tu. Terus berat timbangannya masuk syurga. Ini maknanya kita kena banyak-banyak selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui istighfar yang hebat. Apa pasal Nabi? Lepas asar, lepas subuh, 3 kali baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Bukan nak sampai 100. 3 kali aja. Kalau mati malam tu sebelum subuh, wajabat lahul jannah. Kalau mati siang itu sebelum maghrib, wajabat lahul jannah. Astagfirullahaladzim. Ini ilmu dah banyak lama kita dengar. Namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dengan kau ya Allah dengan apa saja keburukan dosa maksiat yang aku buat ni. Wa abulaka binikmatika alayya, dan aku berlindung dengan kau ya Allah dengan nikmat-nikmat yang kau beri. Nikmat banyak Allah Ta'ala bagi. Potong sawit bulan ni dapat 3,000. Contoh, contoh, itu sekali panen. Sebulan 2 kali panen tu. 2 minggu sekali potong. Potongan pertama 3,000 lebih. Jadi ambil 10%. 10% macam mana? Beli telur masin banyak-banyak, letak masjid. Hari Jumaat kita belum naik mimbar dah habis telur masin. Astagfirullah. Dah telur masin tu bukan mahal mana lah. Tapi asbab orang ni gitu. Doa ni tuan-tuan Jadi tuan-tuan kena buat macam tu. Kadang kita wa abulaka binikmatika alayya. Aku berlindung dengan nikmat yang kau bagi. Kadang kita dah bagi nikmat ni, nak sedekah punya lah payah, betul tak? Pasal apa? Semua ni Allah Ta'ala kasih hidayah.
Bergantung kepada keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita makin ingat Allah, kita akan rindu, cinta, kasih, berkorban dengan harta kita. Itu yang tiga. Yang kedua. Yang ketiga, dihisab akan oleh Allah Ta'ala sebagai hisab yang sangat. Ya Allah. Makhluk. Sangat-sangatlah. Orang yang tak sembahyang ni. Tengok tak sembahyangnya, tengok. Sedekah ribuan. Tapi sedekahnya duit loteri. Allah. Sedekahnya, duit tabung masjid. Tak boleh. Sedekahnya duit riba. Ya, kan SB ya, ASB ya. Gitu. Persen berapa persen tu? Itu haram, tuan-tuan. Gitu. Saya bila dengar itu dulu ada plan A, plan B, plan C ASB. Tahun 96. Stop terus, potong terus. Sebelum itu dah puas makan duit haram tu, dalam perut dah kenyang. Dah kenyang makan duit haram dah. Lepas tu astagfirullahalazim. Kita tak tahu serupanya rumah macam tu Barulah 2 tahun lepas fatwa Malaysia mengatakan haram. Cuma Johor lah, Johor dengan Negeri Sembilan aja yang tak berani mengatakan. Yang lain semua katakan haram. SB tu. Jadi bergantunglah Labur juga, tapi kalau kita punya 40,000 saja kita punya. Yang lebih tu bukan kita punya. Kalau kita amalkan bab pergi haji tak ada. Tengok hajinya, ya Allah, setiap tahun pergi umrah ni. Rupanya duit ASB tadi, duit yang lebih-lebih tadi. Tak boleh. Duit ni kalau kita sedekah tak ada pahala. Kalau kita beli kereta pun buat pergi masjid tak ada pahala. Allah, tengok sembahyang memanglah duitnya duit subhah. Jadi sangat-sangat orang yang mengambil sembahyang ni di akhirat besok hisabnya tu diteliti betul-betul. Gitu Sampai khairun yarah, syarrun yarah. Sampai sehalus-halus. Tapi kalau tuan-tuan sembahyang berjemaah aja kan, Allah. Dah tak payah tengok-tengok dah. Jalan-jalan. Dalam kegelapan yang namanya Ad-Duhan itu kan. Di hari akhirat nanti sampai ada satu nama surah Ad-Duhan itu, kegelapan itu. Rasulullah nampak muka orang yang sembahyang ni bercahaya, bekas basuhan wudu. Kalau orang tak sembahyang, ada nak ambil wudu tak? Mungkin kalau orang sini macam tu sentiasa berwudu lah. Payah kita berwudu biasa kalau nak sembahyang aja. Bila sembahyang berwudu. Basuhan wudu ni kata Rasulullah lebihkan 3 jari. Lebihkan. Basuh betul-betul sempurna. Dia akan cahaya. Maka terus dipanggil. Cahaya ni akan dipanggil terus ke surga. Masuk surga tanpa hisab, tuan-tuan. Ya Allah, Masa itulah sebelum berlaku peristiwa jumpa Adam, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi-Nabi. Kalau kami ini ahli neraka, dah cepat kat neraka ajalah. Ya Allah, dahsyatnya. Sampai macam tu sekali, tuan-tuan. Itu selepas peristiwa Ad-Duhan itu. Ini dalam hidup kita ni, tuan-tuan, kena selalu fikirkan. Jadi kalau kita tak jaga sembahyang, abai sembahyang, ini. Amalnya itu dihisap dengan teliti. Dengan teliti. Bagi barang yang ada atasnya, daripada bertambah hisap pada masa yang panjang dan menyuruh Allah Ta'ala dengan dia kepada neraka. Allahu Akbar. Hisapnya, tuan-tuan, kalau dia ceritalah dalam hikayat tu, satu kapak je, tuan-tuan. Satu kapak je. Dia cari kayu tu. 40 hari, tuan-tuan, di soalan kubur. Tak habis. Dah aku tak nak ambil ganjaran kapak ni. Kau ambil lah siapa-siapa nak ambil. Aku nak serah kapak ni kepada anak yatim yang berhak menerima. Dan aku nak bertaubat. Mula-mula dia punya sayang punya kapak tu. Malaikat mukar, nakir soalan dalam kubur. Malaikat tanya kapak tu. 40 hari tak habis, tuan-tuan. Tanya kapak. Gitu Satu kapak je, tuan-tuan. Tapi kalau harta lagi lah, banyak. Hisap yang panjang. Sampai Nabi yang paling akhir sekali dihisap. Habis hisapnya paling panjang ialah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi yang paling panjang, paling lama, paling last dihisap. Gitu habis hisapnya itu Nabi Sulaiman. Dan sahabat yang paling lama, paling panjang hisapnya, sahabat siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Itu kita dah pelajari dulu. Allah, tak tahulah antara kita ni besok siapa yang dihisap panjang-panjang. Yalah kereta sampai 5 biji. Parking aja pula tu tak dipakai.
Orang lalu lalang tengok aja ya, geram tengok kan. Motor sampai 5-6 biji parking aja. Gitu Ada sawit sampai hitam kat pokok tadi petik, orang yang lalu lalang geram aja gitu. Habis sudah ke akhirat ni tuan-tuan. Ya Allah, sebab tu tuan-tuan, tahajud malam ni jangan tinggal. Rabbi zalamtu nafsi zulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antat tawwabur rahim. Warhamni tu. Warhamni ni tuan-tuan. Tuan-tuan kena selalu sebut. Warhamni innaka antat tawwabur. Kena selalu sebut. Sebab tu pesan Nabi, kalau boleh setiap waktu ni baca awal Baqarah, ayat kursi dan 3 akhir ayat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina. Kau jangan ambil nyawaku ketika aku lupakan kau ya Allah. Tengah berangan tengok drama mati, jangan. Au akhtana, ataupun tengah buat dosa. Tengah buat dosa, tengah ngumpat-ngumpat dengan kawan jiran sebelah ni, mati. Astagfirullah. Gitu Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tuhammilna wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bi rahmatika ya arhamar rahim. Siapa cakap macam tu, Allah Taala perintahkan malaikat satu dunia. Cakap apa? Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah. Siapa yang cakap macam tu? Malaikat satu dunia diperintahkan oleh Allah Ta'ala cakap macam tu. Wa anta. Dan ke atas kamu arhamur rahimin. Rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Ya Allah. Kan macam menyesal kalau tak baca tu. Menyesal ke menyesal gitu. Menyesal. Ya tuan-tuan. Cuma baca tu je tuan-tuan. Kita dapat keampunan rahmat Allah Ta'ala melalui para malaikat tadi. Jadi lepas maghrib, lepas isyak, lepas subuh. Wirid-wirid juga. Doa amin-amin juga. Tapi ayat ni jangan tinggal. Tak mampu masa di surau, di masjid, dalam perjalanan balik, gitu. Dalam perjalanan balik, ataupun duduk-duduk, selagi tak subuh, mana setiap lepas sembahyang, waktu sebelum berbicara. Sebelum berbicara. Jadi tuan-tuan, kalau balik sampai rumah, meneng aja. Ya, habiskan dulu. Kalau tak apalah, ambil Quran pula, baca. Abang ni kenapa pula hari ni bukan Quran? Biasa tak pernah buka Quran. Dibaca gitu, supaya apa? Kita tak nak dihisap yang sangat-sangat teliti oleh Allah Ta'ala ni. Jalan-jalan. Macam geng lah. Satu kala, jalan-jalan. Ya gitu, geng. Alih-alih ni orang mana ni? Orang mana? Tak kenal lah. Macam rusa masuk hutan. Gitulah. Pelik, heran. Jadi, yang ketiga ni orang yang mengabai, meninggal, mengambil ringan. Sampai diingatkan tu pawailul tu. Allah. Kecelakaan yang sangat besar. Pawailul. Sumpah Allah Ta'ala tu. Pa kosam. Allah Ta'ala bersumpah tu. Memang akan diazab. Tapi kita, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Bila dengar ayat tu? Tak tahu sini Fardu ada bawa tak surah tu? Bawa tarawih. Dah terpaksa wajib tu. Rakaat pertama alhaakumut takatsur hatta zurtumul ma. Kalau rakaat pertama jangan bawa surah tu lagi lah. Bawa amma yatasaalun gitu Rakaat kedua nanti bawa wan naziati gharqa wan nasyitati nashta wasabihati sabha. Yang ketiga abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Terus sampai habis. Gitu Kalau boleh. Kalau tak boleh rakaat pertama bawa Yasin. Bawa Yasin, jangan habis. Ambil 5 ayat. Jadi menguatkan ingatan. Sebab tu orang yang baca Quran, kata Allah Ta'ala melalui nabinya Muhammad SAW, dia tidak akan nyanyuk. Ingatannya makin kuat. Tak payah nak ngamal doa, Allahumma ftah alaina putuhal arifina bihikmatika. Gitu. Wansur alaina wa rahmatika wa zakirna ma nasitu ya zal jalali wal. Itu nak muatkan ingatan kita tu. Tuan-tuan bacalah itu. Kalau ada apa-apa orang hilang ke apa, kejam aja baca doa tu. 3 kali, lepas 7 kali insya-Allah nampak. Cari kat sini, jumpa. Memang ada kat situ. Itu kelebihan ayat tu lah. Tapi
Jangan bila dah hilang baru nak baca, tak boleh. Harian, jadi harian amalan. Kalau mampu bawa lah, paling tidak ya 41 kali. Kalau mampu 313. Kalau 313 tuan-tuan, malam ni kita buat, besok hari. 3 hari dah. Hello, kau tengah buat apa tu? Nampak tu tuan-tuan. Itu kelebihan doa itu. Tapi di akhirat nanti kita bukan nak tu. Kita nakkan rahmat. Kalau tak nanti, dan dihisap panjang, menyuruh Allah Ta'ala kepada neraka. Ya Allah, sejahat-jahat tempat. Neraka ni sejahat-jahat tempat. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labisina fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Nampak tu? Neraka jahanam ni, kenapa kebanyakan manusia dicebak neraka jahanam? Pasal apa? Mereka melupakan hari pertemuan ni dengan Allah Ta'ala tu, hari hisab tu. Sebab kita hari-hari ingat hari hisab, ya Allah, macam manalah aku besok? Adakah kita selamat? Adakah kita lepas daripada hisab itu? Nak lepas macam mana? Man salatal bardain, ini akhir-akhir umur kita. Jaga betul sembahyang subuh dan sembahyang asar itu. Man salatal bardain dakhalal jannah bi ghairi hisab. Barang siapa solat waktu subuh dan waktu asar, 2 waktu sejuk ni, masuk surga tanpa hisab tuan-tuan, berjemaah pastikan. Allahu akbar. Apatah lagi kalau tuan-tuan pergi masjid jalan kaki, pergi surau jalan kaki. Ada jemaah jalan kaki tak ni? Pak Imam bolehlah rumah gitu je. Kalau Haji Mansur nak jalan kaki, ya maknanya pukul 9 tak sampai-sampai gitu. Gitu Tapi nanti orang yang berjalan kaki menuju ke jemaah ilmu ni, majlis ilmu nanti di alam akhirat, dalam duhon kegelapan itu, mu ambillah cahaya. Cahaya tu. Satu langkah, satu cahaya. Ya Allah, cahaya itulah yang menerangi, memimpin ke surga. Gitu, cahaya itu. Satu langkah, satu cahaya. 10 rahmat. Allah, 10 rahmat ni apa? Dosa hilang, rahmat makfirah datang. Wah, agak-agak lepas ni janganlah langkah laju-laju. Pelan-pelan gitu. Oh, tak sampai-sampai. Janganlah. Biasa-biasalah. Yang sedang-sedang saja. Gitu Itu memberi daun pisang. Tuan-tuan boleh tengok lagu siapa tu? Lagu siapa lupalah. Okey, itu yang ketiga. Dan setengah riwayat adalah pada tangan malaikat azab itu rantai. Ya Allah, panjangnya 70 hasta. Ya Allah, 70 hasta ni macam mana tuan-tuan? Daripada ujung ni sampai ni tuan-tuan. 70 hasta tuan-tuan. Ini kalau nak selamat siapa amal ayat ini, dia akan dirahmati, diberkati. Ayat 1, 2, 3. Orang panggil ayat 3 lah. Ayat 3 surah Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Summa alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalun musamman indahu summa antum tamtarun. Wa wallahu bis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ini Pak Imam selalu baca surah ni ayat ni baca maghrib dia baca. Ingat nak baca satu muka, rupanya 3 ayat aja. Alhamdulillah. Wa idza quri'al Quran fastami'u. Bila kamu dengar Quran dibaca, dengar, amati. Gitu Siapa amal ayat ni lepas asar ataupun lepas subuh, Allah Ta'ala hantar 40 malaikat. 40 malaikat ni di tangannya ada cemeti besi yang sangat kukuh, tajam. Bila ada setan dipentung. Apa dipentung? Dipukul. Gitu tak berani setan datang. Ini kalau kita dah amal hari-hari, dekat akhirat besok, malaikat ni tak berani datang. Orang amal Quran, malaikat nak pukul dengan cemeti dia, jangan kacau aku. Engkau siapa? Aku ialah Al-Quran. Wah, dahsyat.
Dulu kat dunia dia selalu baca sayang, cinta dengan aku. Sekarang ni dah tak boleh baca. Dah tak boleh baca kat akhirat besok. Siapa yang boleh cakap? Tangan aja. Al-yawma nakhtimu ala abwahim. Mulut ni tu rapat, nak cakap lah. Wa tukallimuna aydihim, maka berkatalah tangan-tangan mereka. Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki menjadi saksi. Kata tangan, aku dulu rajin pergi surau jemaah. Rumah aku dekat je dengan surau. Kaki cakap, bohong mana? Makin dengar azan, makin tengokkan TV dramanya gitu. makin ini apalah asyik-asyik azan. Macam bagus saja Pak Bilal gitu. Astagfirullahaladzim. Ini tuan-tuan, masa tu kita dah tak boleh apa-apa. Tapi kalau tuan-tuan amal 3 ayat ni, maka selamatlah daripada libasan malaikat ini. Siapa yang menjaga dirinya daripada libasan malaikat? Orang yang sembahyang lah. Orang sembahyang tu siapa? Orang yang selalu baca Al-Quran lah. Allah, walaupun hanya 3 ayat, amalkan hari-hari. Lepas asar, kalau terlepas asar, lepas maghrib. Sepanjang-panjang malam tu, malaikat ni akan jaga je. Ada iblis ke, ada orang nak ngumpat. Kita rasa macam, gitu. Dosa tu macam, gitu Maknanya dia terpadam lah. Tidak tertulis. Bagi laluan azan dulu. Azan. Okay, terus. Azan dulu. Allah.
La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperkenan diterima doanya insya-Allah. Kita sambung lagi sikit. Maknanya di alam akhirat nanti orang yang mengabai, ambil ringan, bahkan meninggalkan solat dengan sengaja, maka akan diazab, dirantai oleh malaikat azab ini, yang mana panjang rantai ini 70 hasta, dikenakan pada lehernya. Mana daripada leher ini, dikalungkan di leher, maka dimasukkan ke dalam mulutnya dan keluar pada duburnya. Besi itu, rantai itu, dah belit leher, masuk mulut, tembus kat dubur dia. Kemudian dihela atas mukanya dan berseruah malaikat, inilah balasan orang yang meninggalkan fardu yang disuruh Allah Ta'ala, maka dibawanya ke dalam neraka. Jadi orang yang meninggalkan fardu ini. Sebab tu kalau kita jaga semayang, pelihara semayang, halusi pahami solat, semayang kita hari-hari, berwuduk itu, ini sunat je tuan-tuan. Sapu ke tengkuk tu. Ya Allah, janganlah kau belenggu batang leherku. Batang leher ya. Saya pun macam dah tak ada batang leher. Dia hilang batang leher. Dulu macam panjang. Kata maknya dululah doa apa ya. Ran, kata dia, jangan tewel. Tu jangan tewel. Sayur nangka lah. Tewel. Sayur nangka. Nangka muda buat sayur kan sedap. Masak lemak. Kasih daun salam gitu. Udek-udek jangan tewel. Faham? Masak daun nangka, masak nangka kan digodak-godak. Udek-udek jangan tewel. Jangan ni apa? Sayur, bukan bukan. Sayur, jangan ni sayur. Udek-udek jangan tewel. Hulu ni endek, awak bengkel. Mana tak ada lehi lah. Tapi otaknya mentol-mentol gitu. Wah, gitu Kalau kerja nyawit, kerja marit, kerja mancah, kerja ngembun merun, wah ngempeng aja. Selagi tak habis terus. Gelatu aja kerjanya gitu. Wah, itulah. Ini doa mak tu, arwah mak meninggal 2017. Jadi, rantai ini masuk mulut, tembus kat dubur. Allah, hai. Dibelikan leher tu. Ya Allah, jangan kau belenggu batang leherku dengan api neraka jahanam, ya Allah. Wah, gitu. Yang namanya rantai tu bukan rantai biasa ya. Rantai ni api tu. Api daripada api neraka tu. Wah. Yang marak-marak menjulang tu digilakan, masuk kat situ, tembus dekat duburnya, diikat kat mukanya, tarik ke neraka jahanam. Dalam khabar daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, jikalau dijatuhkan rantai itu ke bumi, nascaya terbakar sekaliannya. Ya Allah, rantai itu kalau jatuh kat bumi sekarang ni, habis kosong. Murang-murang lah, habis terbakar tanah. Bumi ni habis. Tapi di akhirat tak ada. Begitulah halnya orang yang neraka jahanam. La bisina fiha ahqaba, la yazukuna fiha barda wala syaraba illa hamimau wa ghassaqah. Allah. Ahli neraka ni dia tak ada rasa sejuk, tak ada rasa panas. Tiada pakaian dan tiada minumannya ni, minuman makanannya ni yang menyeksakan, memeritkan, memanyakan, yang merosakkan badan. Itu sentiasa diazab. Jadi kalau baca Quran, jangan jauh-jauh lah. Amma yatasaalun itu ke belakang, habiskan itu. Kalau tahu maknanya tu dah cukup dah. Tahu maknanya lah. Sebab tu nak ubat hati, nak baik hati ni, baca Quran mesti tahu maknanya. Itu pertama sekali tu. Ulama menggariskan. Baca Quran mesti tahu makna. Kalau baca Quran tak tahu makna, kesian. Kesian Macam dapat bilik cantik cuma tengok aja.
Kahwin dapat bini lawa, tengok aja nak buat apa. Ya Allah, ibarat macam itulah. Tapi kalau baca Quran tahu maknanya, Allah, dia makin hari makin takut dan makin bertambah amalnya. Makin hebat kehidupannya di sisi para malaikat dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita basuhan itu sunat Lepas sapu kepala, naungi rahmati aku di bawah naungan rahmat arasmu di yaumil mahsyar. Yang tiada naungan malaikat tanganmu ya Allah. Itu ulang 3 kali itu doa. Sebab tu jangan macam tu aja. Dah nak meninggal ambil wudu gitu aja. Sapu ni ya Allah. Kalau boleh sampai tanggal rambut semua gitu. Pernah gosok sampai tanggal kepala? Tak pernah lagi ya. Sapu ni tuan-tuan ya Allah. Kau naungi aku bawa arasmu ya Allah gitu. Dia yaumil mahsyar tadi tak ada naungan rahmat, melainkan bawaan rahmat aras Allah Subhanahu wa taala. Bawa naungan rahmat kepada Allah. Lepas sapu kepala, jadikanlah aku ni orang mendengar panggilan surgamu. Pantang dengan azan, pantang dengan Quran, pantang dengan majlis ilmu. Datang. Dapatkan keberkatan itu. Lepas tu basuh kepala, batang leher, sapu. Ya Allah, jangan kau belenggu batang leherku. Pasal diingatkan dalam hadis yang lain, bila mana umat manusia ini tidur, syaitan ini belenggu 3 rantai dak leher. Belenggu 3 rantai ini. Sebab tu mereka terus dalam kemaksiatan. Tapi macam mana nak leraikan ikatan setan ini, belenggu setan ini? Pertama bila bangun je, alhamdulillah, hidup lagi aku. Ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusur. Cakap alhamdulillah. Ambil air jarang Komo. Telan. Itu ubat penawar segala penyakit. Kalau diamalkanlah. Jangan gosok gigi dulu. Nanti kalau gosok gigi dulu, nanti airnya rasa pudina. Tak payah gosok gigi dulu. Lepas tu bangun, basuh, mandi, berwuduk bersempurna, baca doa. Selesai lagi, putus lagi rantai. Rantai pertama tadi, alhamdulillah, habis putus. Maka sedihnya setan itu, nangis setan. Kedua tadi, wuduk yang sempurna. Ketiga, sembahyang. Sembahyang sunat wuduk, 2 rakaat. Habis 3 rantai. Nak ngaji senang, nak sembahyang senang, nak zikir senang. Macam tak puas-puas gitu hatinya tu. Gitu Kalau dulu namanya selawat tu, nak dapat 1000 macam payah pula 1 jam. Tapi kalau dah selalu dibuat tu, bahkan 1 jam dah lebih daripada 1000 selawatnya tu. Gitu. Dah tak ada kekangan, tak ada godaan, dah tak ada permainan iblis syaitan masa tu. Apatah lagi tuan-tuan sebelum tidur tadi dah baca alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Nak tidur baca innallazina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Baca itu 4 ayat akhir surah Al-Kahfi itu baca. Maka bangun mudah. Nak pergi sembahyang berjemaah senang, nak sedekah mudah, nak tolong orang senang, nak buat maksiat ni macam payah. Tapi kalau tak ada buat macam tu tuan-tuan, kata dia, sedekah RM5 tu dah macam RM50, menggigil tangan. Nak pergi masjid ni punya lah payah gitu macam bawa kelapa sawit 1 tan gitu. Tapi kalau pergi pasar lambak, tak payah disuruh, tahu tu dah terpecacak kat pasar. Gitu Ini maknanya ini orang kenapa jauh daripada rahmat hidayat taufik inayah Allah Taala? Pasal dia tak jaga ni amal. Jadi kita jagalah amal Jadi buahnya iman ialah amal. Pakaian iman apa? Pakaian iman ialah apa je? Macam malu, bukan kemaluan Pakaian iman ialah malu. Malulah. Umur kita macam Ustaz Rais dah 52 ke 62. Dah 52 tuan-tuan. 52. Bapa aku dah 70 belum meninggal, takkan aku 50 meninggal. Jangan tuan-tuan. Memang itu semua cita-cita manusia. Semua manusia tak nak mati tuan-tuan. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul inna, katakanlah kematian yang kamu lari tak nak mati tu. Fa innahu mulaqikum.
Kematian ini akan tetap mencari kamu. Mulakikum, menemui, cari kamu. Untuk apa? Turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Akan diantar ke alam yang tak nampak ni. Alam apa? Alam barzah. Masa dalam barzah itulah duduk temenung sorang-sorang, datang Rakib Atid Rakib kasih buku baik, Atid bagi buku tak baik Payunabbiukum, diperlihatkan, diperjelaskan satu persatu amalan kita. Yang baik alhamdulillah gitu Yang buruk api neraka tu menyambut tuan-tuan. 500 tahun perjalanan tu jauhnya neraka tu dari tempat situ. Tapi api bahangnya boleh sampai kat ahli kubur tu. Maka meraung menjerit masa tu. Allahu Akbar. Tak ada orang dengar, yang dengar ialah pokok aja. Pokok dan binatang. Jadi tuan-tuan kalau nak kenal sisaan kubur macam mana? Makanlah buah-buah kat kuburan. Sekarang kubur mana ada pokok buah? Ada pokok buah. Dah tak ada pokok buah, semua tebang kan tak? Tinggal pokok jengkol tu. Ada pokok jengkol, ada besar-besar pemeluk ada lagi kat tengah tu depan pondok tu ada. Tapi dah tak boleh petik lah, dah tinggi sangat gitu. Ini begitulah halnya. Hari-hari tersiksa sampai kiamat ni. Summalatus aluna yauma izin. Ya Allah, bila ni nak kiamat ni? Bila nak kiamat yang kau kata nak kiamat? Tak kiamat pun Allah. Aku hari-hari dicokot, dipendong, digepuk. Macam mana? Dintop ya. Tahu tak dintop? Siapa yang ngentop? Color. Tahu color? Bukan color krayon, color runa tu bukan. Color ni scorpion. Scorpion. Ku nantimu di pintu surga gitu. Itu scorpion Alicat lain, scorpion lain ke orang lain yang sama. Begitulah halnya dalam hidup kita. Allah ya. Rupanya kehidupan kita ni begitulah. Suka-suka aja tuan-tuan Rantai itu kalau dijatuhkan ke bumi habis terbakar sekaliannya. Allah. Kalau dah bumi ni hangus terbakar, apalagi kepada manusia. Kullama nadijat juluduhum. Setiap kali kulit mereka ni terbakar hangus, terburai hancur. Baddalnaha juludan ghairaha. Kami tukar, jadikan semula asal cantik balik. Allah, liyazukul azaba bima kuntum bihi tukazzibun. Supaya mereka merasai berapa dahsyatnya azab ni. Yang dulu masa kat dunia dia tak percaya, dia mendustakan. Alah, asyik-asyik ceritanya sembahyang. Cuba belajar lain kata dia. Nak belajar apa lagi? Pasal amal yang dibawa diterima mula-mula ni sembahyang. Amalan yang lain ni ngikut aja. Pasal dalam sembahyang ada puasa. Gitu. Tak tahu kalau tuan-tuan sambil sembahyang minum air gitu. Pernah buat tak? Sekali-sekali buatlah. Boleh tak? Haram tak? Batal tak sah Puasa dalam sembahyang. Dalam sembahyang ada mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Dalam sembahyang ada zakat. Apa zakatnya? Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Rabbi firli warhamni wajibuni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa. Ya Allah, itu semua tu doa-doa tu. Ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang akhir sebelum salam tuan-tuan, ya Allah gitu. Apa kita minta? Ini Aisyah ni ngintai-ngintai berapa lama tuan-tuan Lama ngintai-ngintai, nginceng gitu. Itu nginceng sekodeng. Apa yang dibaca oleh Rasulullah sebelum salam ni kan? Semua dah dapat, Rasulullah dah kasih. Ada satu lagi ni. Kalau ikut masa ni dia ada tambahan masa, mesti ada begini baca. Maka kata Rasulullah, wahai Aisyah, inilah yang aku baca, yang kau nak tahu selama ni. Apa yang dia baca? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, Engkau hisaplah aku dengan hisap yang paling mudah. Macam mana? Sembahyang jaga berjemaah. Hisap yang paling mudah. Tengok amal sembahyang, berjemaah. Dah. Gitu. Bukan dah. Syuh gitu aja.
Terus beleng ke surga. Allahu Akbar. Allahumma hasibni. Ya Allah, engkau hisablah aku. Hisaban yasira. Wahai Rasulullah, mau baca doa ini juga? Iya, bukan untuk aku, tapi untuk umat-umatku. Ya Allah, untuk saudara-saudaraku. Gitu. Untuk sahabat-sahabat dan umatku sekalian. Di antara sahabat-sahabat tanya, wahai Rasulullah, aku ni bukan saudara engkau ke? Wah gitu Engkau bukan saudara, engkau namanya sahabat. Macam kita ni sahabat. Habis saudaramu siapa wahai Rasulullah? Saudaraku ialah orang yang mengingat, menyebut, menyayang, menyintai aku. Walaupun dia tak pernah melihat aku, tak jumpa aku pun. Itu siapa dia? Orang-orang yang banyak selawat. Orang yang banyak-banyak mengamal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita berhenti setakat itulah. Ada nak buka pertanyaan? Ada buka? Ada nak tanya? Boleh lah. Makna tu terjemahan lah. Soalan daripada Tuan Haji Yusuf Haji Yusuf Al-Bakri. Maknanya nak baik hati 5 tu syarat. Pertama, baca Quran mesti tahu makna. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu dia satu-satu. Wakaf jaga, ibtidak jaga, pelihara betul-betul. Supaya datang makna yang sempurna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu datangkan makna. Jadi kita takut gitu Hari-hari kita baca Maliki Yaumiddin tak kurang 17 kali. Itu wajib baca tu. Wajib baca. Kok Maliki Yaumiddin. Besok kita macam mana kaya, macam mana hebat kita dekat dunia. Dekat akhirat milik Allah Ta'ala. Untuk dihisap tu. Allah. Jadi kita takut. Bila kita ada takut tu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya muku sembah. Kamu minta tolong ya Allah. Minta tolong apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan lurus ni jalan para nabi, para ulama, aulia, atqiya ini. Supaya kita ni terpelihara lah iman. Jadi baca Quran sama dengan terjemah itu. Itu paling mudah. Paling mudah. Kalau nak hebat lagi, pelajarilah dengan Ustaz Adham, Tuan Haji Adham bin Khudairi. Itu dia pentafsir Quran daerah Muar. Dia memang toleh, dia pentafsir Al-Quran daerah Muar. Tuan-tuan boleh ikuti dalam Imarah pun ada Ustaz Adham Khudairi. Mana-mana kalau nak tahu ni macam apa ni ayat-ayat mutasyabiha, ayat nasah, ayat mansuh, tanya dia. Boleh, tak ada masalah. Tahu Quran, tahu maknanya. Baca juz sikit, tapi kita makin datang takut. Kalau banyak gitu, tak ada takut. Pasal apa? Nak kejar khatam. Juz 1 hingga 5 Pak Imam. 6 hingga 7 Bilal gitu. Lepas tu 9 hingga 10 imam sederhana. Bukan tua bukan muda, ni sederhana. Gitu. Imam sederhana gitu. Lepas tu 10 hingga 15 Bilal tua sikit. Bilal tua sikit. Bukan tua, ini tua sikit aja gitu. Saya tua banyak daripada dia, dia tua sikit aja. Saya tua banyak. Gitu gitu. Jadi masing-masing baca gitu Hari pertama memang di mana-mana dalam keluarga pun macam tu juga. Memang minggu pertama tu syok lah baca Quran Minggu kedua tu macam dah kurang gitu Tak tahu kenapa macam tu. Kenapa? Di mana-mana. Dalam keluarga saya pun macam tu juga. Mula-mula tu lah, gitu. Lepas tu, patutnya makin hujung tu makin hot. Kalau seminggu pertama khatam sekali, minggu kedua khatam 2 kali, minggu ketiga khatam 3 kali. Gitu. Allahu Akbar. Itu maknanya Allah. Boleh tak tu? Boleh, tuan-tuan. Tapi kita minta pada Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Ada lagi nak tanya tadi? Apa dia? Pam? Yes. Pasal di sinilah ada wajah tu. Muka Allah. Muka kita ni. Mulia. Wajah tu. Wajhiyah. Muka ni kemuliaan ini.
Besok di akhirat, muka orang beriman ni penuh dengan cahaya. Penuh dengan keimanan. Kalau dah dilempang macam mana? Dilempang penyok gitu. Kok lain, dulu lain, ini lain. Cakapnya pun dah tak boleh. Insyaallah, tak boleh. Memang tak boleh. Haram hukumnya, haram melempang. Tak boleh. Memang dalam hadis gitu, tak boleh, ditegah. Kak punggung boleh. Kak punggung tambah lagi satu, gitu. Gitu Muka memang ditegah. Nanti pertemuan akan datang carikan hadis tentang tu. Memang ada cerita dia. Bab wakah ni muka. Wajah tu wajhiya lillah. Aku hadapkan muka. Di antara muka kita ni, ma bainal ain ni, antara dua mata ni, inilah sebenarnya telik hati kita. Ini ainul basar ni, sini. Ni ainul basar. Sebab tu masa sujud kita makruh hukumnya memejamkan mata. Makruh hukumnya pejam mata. Tapi kalau ada tai ayam macam mana? Dia kejam. Ada ke tuan-tuan nak sujud kat ada tai ayam? Tak. Ada kapit, ada sejadah. Ya gitu, Allah. Bayangkan kita macam masuk tanah mati gitu. Ya Allah, sembahyang terima. Bila sujud tuan-tuan, apa kita minta? Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiba mubarakan wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Setiap kali sujud kita minta itu. Rezeki yang luas, halal, barakah. Ilmu yang manfaat, amalan yang diterima. Jadi tengok itu. Simpan telekmu di antara dua mata. Tonton kalau pejamkan mata, pastikan tengah ni kita tak nampak pusat ke, tak nampak kaki, tak nampak punggung tuan-tuan. Kita akan nampak muka kita. Tuan-tuan kejam mata. Mata kita kat mana? Sini kan. Dia macam kelam-kelam cahaya kan. Kelam-kelam cahaya ni, tuan-tuan bawa zikir. Lama-lama cahaya ni makin terang, makin terang, makin terang. Terang benderang. Hilang kegelapan. Masa tu tuan-tuan macam buka-buka mata sikit-sikit gitulah. Yang gelap malam tu memang terang. Mana tu bukan cahaya kita, itu ainul basar. Daripada hati kita itu loh, gelap. Itulah yang ada pada Rasulullah SAW. Zikir hati, zikir syir namanya. Balik rumah gitu, wahai Aisyah, kau cari ni Dan Aisyah cari lagi tadi jahit baju. Jarum itu jatuh. Pakai lampu pelita minyak zaitun, tambah sentir Tahu tambah sentir. Tamar oblik. Tamar apa? Lampu dindil lah, lampu dindil. Lampu dindil. Mana sekarang ada lampu dindil? Raya pun dah pakai elektrik ya. Dia lampu dindil juga tapi karen tu. Bukannya minyak. Gitu. Dicari mana tak nampak. Tapi bila Rasulullah balik buka pintu bilik rumah gelap tadi, bilik gelap tadi terus terang. Wahai Aisyah cari ni. Terang macam ni, terus nampak jarum lah. Nampak jarum tadi. Itu Rasulullah SAW. Daripada mana cahaya tu? Datang daripada hati dia. Ni hati. Ainul basar sini tuan-tuan. Nak dapat payah tuan-tuan. Kalau kejam duduk sini nampaknya Tuan Haji Mansur aja. Kalau gitu kejam. Nampak Haji Rais juga. Atau kejam aja. Nampak Elan. Sudah minum susu saya. Ada pernah nampak Elan tu tak? Siapa yang buat Elan tu? Elan air kotak dia tu. Sudah minum susu saya. Astagfirullahaladzim. Nelopa tu. Susu Nelopa. Kan pernah. Kalau tak nak order dengan saya ada. Gitu. Susu Nelopa tu nak berapa bandel kita boleh orderkan sampai. Maknanya dia susu dia kalau bintang bulan bintang bulan ke pisang tu. Susu pisang Tapi di situ elannya kan gambar Nelopa dengan botol lekota sudah minum susu saya. Astagfirullahalazim gitu. Gitu. Jadi itu makin laris lah Sekarang itu dah tinggal lah susu. Ada lagi nak tanya? Tuan Haji. Tak apa. Memang kita pazakir. Wal asl.
Maksudnya semua ilmu ada dalam Al-Quran. Semua ilmu. Semua Al-Quran tu ada dalam Fatihah. Semua Fatihah tu ada dalam Bismillah yang 19 huruf. Dan Bismillah itu hurainya ada dalam ba' tadi. Dan ba' tu kita tahu macam mana? Pada titik dia yang satu. Titik tu dia. Titik ba satu tadi. Wal qalami wa ma yastur. Jadi ilmu ni daripada Adam sampailah sekarang. Jadi untungnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita itu, dia menguasai ilmu-ilmu semua ni. Injil, Taurat, Zabur, lembaran-lembaran suhuf tu semua ada dalam Al-Quran. Cuma kita jarang mengkaji. Bukan suka-suka. Macam Yasin contohlah. Yasin kat sana terjemahan hanya Allah yang tahu maknanya. Tapi Yasin bila tuan-tuan pergi ke Madinah, masuk babu Jibril depan tu, babu Jibril, di sana dia tulis Asma Muhammad Yasin. Rupanya Yasin nama Nabi Muhammad. Gitu sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita memesan supaya memperbanyak doa. Doa Nabi kita ni daripada Nabi Adam sampailah akhir semua ada. Contohnya Rabbana zalamna anfusana. Itu Nabi siapa? Nabi Adam. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Amalan Nabi Nuh. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amalan Nabi Yunus. Wallahu ghalibun ala amri. Amalan Nabi Yusuf. Masa dicempat dalam telaga itu. Wallahu ghalibun. Allah Ta'ala akan memberi kemenangan, kejayaan, kesempurnaan ala amri, atas perintahnya. Ingat? Begitulah halnya. Dan yang lain-lain. Rabbis rohli sodri. Semua orang kalau nak ceramah mesti baca doa itu. Betul? Kebanyakan lah. Rabbis rohli sodri. Doa Nabi Musa. Nabi Muhammad pun tak minta doa-doa. Makin dibagi oleh Allah Ta'ala. Alam nashrah laka sadrak. Gitu. Nabi kita ni tak minta. Dah dapat. Daripada Nabi Adam sampai kiamat. Ya ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, semua dalam. Sampai dibahaskan daripada huraian lah. Contohnya 40 kap tadi kan lah. Itu. Kita memang nak jelaskan satu persatu macam payah. Tapi segi maksud ijmal ringkas. Kapaka rabbuka. Kapa ni apa? Cukup. Kapaka rabbuka. Cukuplah bagi kamu Allah Ta'ala saja. Ini kalau zaman Nabi Muhammad, wa may yattaqillah. Sedangkan wa may yattaqillah amalan Nabi. Wa may yattaqillah amalan Nabi Polya bin Mulkan, maha guru kepada Nabi Musa alaihi salam. Betul tak? Wahai Musa. Ini dalam surah Kahfi itu. Aku dapati kau ni memang tak sabarlah. Kan aku dah beritahu, nantilah hujung-hujung nanti aku beritahulah. Ini asyik kau tanya, kenapa? Dah, cukup sampai di sini, sayang. Relakan perpisahanku ini, gitu. Maka berpisah. Elok-elok ikan tu seketul, tinggal separuh, dah dimakan sama-sama tadi. Kali toleh, mana dah tak ada Nabi ni? Geng dia dah tak ada pak gurunya. Maka ikan yang tadi tu separuh dah makan tadi, dengan izin Allah Ta'ala hidup. Jatuh. Dia mengalir jalan menyusur pantai. Nabi Musa ikut. Ikut ikan tu. Ada ikan yang sebelah je. Ikan apa tu? Ikan nilat. Ikan sebelah lah. Ada. Mahal ikan tu tonton. Jangan kecil-kecil. Beli yang tebal sikit tu. Mahal. Gitu. Ikut. Lalu tu sampailah ke yang namanya tempat Hidir. Hidir ni tempat kehijauan itu. Jumpa Hidir di situ. Maka Hidir terangkanlah satu persatu. Gitu. Begitulah. Maknanya ilmu ini
Nabi Muhammad sangat beruntung. Kalau kita subuhlah amalan Nabi Allah Adam. Gitu. Tapi Nabi Muhammad dapat amal sembahyang subuh. Sembahyang zuhur amalan Nabi Allah Ibrahim. Sembahyang asar amalan Nabi Allah Musa. Begitu umat-umat terdahulu. Nabi Muhammad dapat semua. Macam bongsu lah. Kalau Nabi-Nabi dulu buat satu dapat satu. Umat Muhammad baca satu dapat 10. Berbanding sedekah. Buat satu dapat 700. Bukan 70, 700. Ayat 56 surah. Surah apa tu? Surah Al-Ma'idah. Masalul ladzina yunfikun. Ayat 215. 215. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah badat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Mana ni kat situ diingatkan orang sedekah ni satu dapat 700. Sebab tu orang yang nak mati menyesal tak sudah. Menyesal tak sudah tuan-tuan. Kalau nak sedekah makanan, tunggu tahlil perdana. Minggu depan tak tahu sini bila tahlil arwah. Kalau masjid sana, bakri ngetan dengan ngulon. Okey, minggu depan ngetan. Minggu depan lagi itu ngulon. Lepas tu terus puasa. Bawa nasi ambeng. Bawa kat masjid. Nak sedekah tunggu masa tu, tuan-tuan. Patutnya jangan tunggu masa tu. Sebulan sekali ke? Seminggu sekali ke? Wa yaqulu laula akhartani ila ajalin qarib. Orang yang nak mati ni menyesal tak nak sedekah. Pasal apa? Kalau engkau tangguh kejap masaku nak mati ni ya, kejap aja. La sadaqah, aku nak bersedekah. Bukan nak pergi haji, nak umrah, nak sembahyang, tak ada, nak sedekah tuan-tuan. Pasal kalau sedekah 1,700 tuan-tuan. 1,700. Tuan-tuan kalau nasi satu ambeng tu, nasi ambeng kan? Agak-agak berapa nasinya tuan-tuan? Pernah kira tak nasinya berapa tu? Oh gitu Pernah kira tak? Sekali suap berapa ketul nasi? Kira? Ada kira? Tak ada tuan-tuan. Ini nikmat terlalu luas. Jadi ilmu yang lama-lama ni lah membawa kebenaran. Jadi bila ingat Adam, kita ni banyak dosa istighfar. Kalau ingat Muhammad SAW, Nabi Muhammad kenapa istighfarnya lebih 100 kali? Ada menyatakan 70, bahkan lebih 100. Menunjukkan betapa banyaknya Rasulullah beristighfar. Pasal apa? Dia mengenangkan ini. Bapaknya Adam. Keturunan Adam. Summa ila arwahi abina Adam wa umina Hawa wa ma natawassalu bainahuma ila yaumiddin minal mu'minin mu'minat muslimin muslimat kulluhum ajmain. Al-Fatihah. Itu kisah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak lupakan datuk-datuk dia. Begitulah halnya dalam kehidupan kita. Jadi kita kena amal yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu sekarang banyak diabai. Kapaka rabbuka kam yakfi kawakifatan kif kapuha. Berapa nikmat yang telah aku sempurnakan padamu ni. Nikmat. Apa lagi nikmat tuan-tuan kita nak? Rumah ada, isteri ada, cucu ada, apa lagi? Kereta ada, motor ada, apa lagi? Baju tak terpakai, betul tak? Nikmat dah banyak dah. Ada anak, ada kehidupan yang hebat, ketenangan, kesihatan yang bagus. Apa lagi? Kenapa kita nak kufur ingkar pada Allah Ta'ala ni? Kakur yaratin kafukum kal kahfi. Cukuplah bagi kamu ni ambil iktibar kepada ahli ashabul kahfi itu. Ashabul kahfi ada berapa? Ashabul kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba itu. Berapa kali diingat dengan Allah Ta'ala itu. Sampai siapa ingat ahli kahfi, selamat daripada Dajjal. Gitu itu. Fitnah Dajjal. Kalau kita doa min fitnati Dajjal, tapi tak baca surah Kahfi, kena juga fitnah Dajjal. Baca surah Kahfi, tahu maknanya, pahami hayati, dia akan solat berjemaah mesti. Paling tidak, mesti dia akan kejar dia. Di mana dia kejar solat jemaah. Tapi kalau baca surah Kahfi aja, tapi tak baca, tak faham, rugi. Jadi iman ni kita kena amal. Kakuri haratin kafukum kal kahfi hukum lakum. Kalau kamu lihat ashabul kahfi ni 1 dirham mas, bila bawa ke pekan tak laku. Bawa kepada pembendaraan. Tengok bank negara masa tu, tengok berapa ribu? 5,000 dirham. 1 dirham jadi 5,000 dirham.
Ini kekayaan tuan-tuan. Hebatnya Ashabul Kahfi ni. Tidur, kata dia, kan kita baru sekejap tidur. Tapi dah tidur 300 tahun 9 bulan. Bayangkan kalau kita tidur 300 tahun. Janggut pun hilang habis. Jangankan tulang, janggut pun habis tuan-tuan. Tinggallah biji apa tu? Yang halus tu. Biji apa? Sulbi tulang. Tulang apa namanya? Biji sawi tinggal itu je. Itu nanti akan balik hidup. Bila tiupan sangkakala kedua, pet. Benda itu tumbuh. Tumbuh macam tauge tuan-tuan. Manusia hidup balik. Macam tauge tuan-tuan. Masa tu dah tak fikir, tak pakai baju, tak ada. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, tak berpakaian kita. Ya. Habis macam mana ya? Dah tak sempat nak fikir tu dah. Masa tu dah surga atau neraka tempat ni tu dah nampak dah masa tu. Dahsyat. Yang surga mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar. Ini mana amalan tuan-tuan Yang lama-lama lah kita bawa Mana? Tapi amal mesti dengan ilmu. Jangan amal ikut-ikut. Jangan ikut-ikut, tak boleh. Al-amal bila ilmin layakun. Beramal tanpa ilmu tak diterima. Kena belajar. Ikut-ikut ni namanya taklid. Orang bertaklid sebab tu dia suka menyalahkan orang. Suka cari silap orang. Suka mencari hilap orang. Itu taklid. Kenapa dia taklid? Dia setakat dengar dan dia terus cerita. Patutnya carilah dalam Al-Quran ada tak benda tu. Ada tak dalam kitab-kitab lama, ada tak? Duduk belajar. Bila dia belajar. Ada tuan-tuan kitab tu. Ada dalam kitab tu Kitab lama. Daripada Syekh Al-Mutawali Kelantan itu dia ada tuan-tuan. Kitab tu. Maknanya kita tentang kapak karabuka ini. Kakuriatul kafukum kal kahfi pukum lakum kakak kain kibidin yakfikumul qab. Kalau kamu ikut macam mana amal Ashabul Kahfi, jaga iman. Orang jaga iman, dia tak ada cerita buruk orang. Salah orang tutup habis-habis. Itu Ashabul Kahfi. Ikut dia. Jaga iman. Sampai anjing kata dia, aku tak nak ikut raja yang zalim. Aku nak ikut kamu, wahai sahabat-sahabat. Maka, siapa nama anjing tu? Kitsmir, ikut. Itulah satu-satu anjing yang masuk surga nanti. Mi'sal mina tamliho martunus naitunus saryunus zunuanus palyantat yunus kitmir. Palyantat yunus ni maknanya yang palinglah hebat ilmunya jadi ketua. Tu yang bawa duit 1 dirham. Bangun. Dah tidur kan penat ni. Bangun. Dia tak tahu, dia ingat tidur dah, baru tidur kejap. Rupa dah 300 tahun 9 bulan tuan-tuan. Bawa duit semua tak laku tuan-tuan. Kau yang baik kan, yang bagus ketua kami. Kau pergi pasar sana cari sarapan, lapar ni. Gitu, bangun tidur lapar. Tak laku tuan-tuan, tak laku. Jumpa satu PTD pegawai daerah, PTD lah. Macam perbendaharaan dapat duit. Ini duit ni, wah ini emas ni. Bawa pergi jumpa bank. Kami kata ini dah berapa tahun, dah 3 abad yang berlalu. Dah lama duit ni. Nilainya 1 dirham jadi 5,000 dirham. Bayangkan tuan-tuan. Tuan-tuan amalin tu berkat aja puasa. Datang qadar gitu baca doa itu. Bawa RM10 aja. Kali keluar 1,000 tak habis-habis. Wah tuan-tuan, ini keberkatan tuan-tuan. Keberkatan. Tapi jangan sengaja nak ngamal. Kalau sengaja ngamal nakkan dunia, itu namanya laduni. Bila laduni nama tiada keberkatan. Kafukum kal kahfi fukum lakum kakak kain kibidin yakfikumul qab. Selama-lamanya kamu akan itu kalau zaman Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman, lembaran Zabur. Itu ada ayat tu. Tapi bagi umat Muhammad SAW diberikan oleh yang namanya Bulia bin Molkan itu apa ayatnya? Ayat 3 hujung At-Tolak dan 4 awal At-Tolak. Surah At-Tolak ayat 3 yang ujung. Sebelum akhir tu. Ujung ayat 3 dan awal ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja titik. Wa yarzuqu itu ayat yang keempat. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra.
Jadi kalau orang tak percaya ni, jangan terus menolak. Pasal kita ni ilmu ni, luas ilmu ni, ya Allah. Kulau kanal bahru midadal li kalimatu rabbi, la nafidal bahru qabla antang fada kalimatu rabbi, walau ji'na bimislihi madada. Sebab tu surah Kahfi ni tuan-tuan, hari-hari kena bacalah sebelum tidur. Kalau mampu ya selepas subuh baca sendiri. Sebelum waktu duha tu baca surah Kahfi. Bukan suruh baca aja, baca tahu maknanya. Sikit-sikit gitu. Kalau baca surah Kahfi tapi hari-hari ngumpat, ya tak kena. Baca surah Kahfi tapi tak hormat anak yatim, ya tak kena. Pasal surah Kahfi ni suruh kita ingat cinta kasih sayang, hormati anak yatim. Kan Nabi Khidir, dia sampai kat kampung ni kan, dah lapar jalan jauh kan. Tengok-tengok semua orang minta makanan, tak kasih. Makanan tak kasih. Oh, ini ada tembok macam nak rubuh ni kan. Cuba kita buat, bangunkan semula. Nanti kalau kita kerja kan, ada gerbang kampung ni kan, orang kampung kasih kita makan. Betul tak? Gitu. Ini namanya mengampu. Mengampu ke apa? Mengempok. Ngampu. Jadi orang suka, orang kampung. Kampung kita dah ada gerbang, betul tak? Cuma sini tak ada gerbang. Tuan-tuan pergi Sungai Abung ada gerbang. Pergi Parit Samsul Laut ada gerbang. Pergi Parit mana tu ada gerbang. Tapi sini, taman ni belum ada gerbang dia. Buatlah gerbang. Al-Fajri. Mana buat gerbang. Bila gerbang, sampai Nabi Musa cakap, buat apa kita nak buat penat-penat macam ni? Ya Allah, hai. Berapa hari dia buat gerbang tu, tuan? Berapa hari, tuan-tuan? Berapa hari? Itu pun hari pertama, hari kedua orang tak kasih makan, tuan-tuan. Ya Allah, dalam tafsir tu. Mana bila dah buat gerbang, masa di dasar lautan tu Nabi Khidir ceritakan. Kenapa ku binakan gerbang? Kahfi dengan Dajjal Kaitannya maknanya Kahfi ni menyentuh iman. Walaupun mu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca istiqamah. Kamu tidak akan kelaparan, kamu tidak akan kehausan, kamu tidak akan kebingungan. Tenang, nyaman buat selamanya. Dajjal tak nampak. Dajjal hanya cari orang yang tak ada amal. Surah Kahfi ni surah keimanan kita pada Allah Ta'ala. Surah keyakinan kita pada Allah Ta'ala. Surah Kahfi ni. Jadi kita jaga iman, kita akan selamat. Hanya orang yang ada iman, Dajjal tak akan nampak. Tak akan nampak. Maknanya apa? Dia tidak akan usik orang ni. Pasal apa? Dia dah kenyang. Dia yakin dengan Allah Ta'ala. May yang surullah yang surkum. Gitu Siapa yakin dengan Allah Ta'ala akan bantu dia. Kenyang aja. Jadi zikirnya, makanannya orang-orang beriman masa itu ialah zikir tadi. Jadi, apa mana iman? Saya ulang balik. Mana iman ialah jaga amal. Buahnya iman ialah amal. Gitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Orang yang ada keyakinan itu hanya ingat pada Allah Taala. Jadi dia tak ingat dunia, tak ingat barang urusan dunia ni, tak ingat. Jadi Dajjal ni takkan kacau orang ni. Dajjal ni takkan kacau. Masa tu kering kontang, habis makanan. Jadi sampai ada budak dibunuh. Akulah hidup balik. Ini aku Tuhanmu. Sembah. Kau nak apa? Aku bagi. Gitu Orang yang tak ada iman, tak ada jaga amal, dia akan ikut Dajjal ni. Jadi orang yang ada iman, dia nak buat apa? Yang bagi kenyang, Allah. Yang bagi hidup, Allah. Yang bagi keselamatan, Allah. Tapi banyak orang Islam hari ini, imannya pada Allah Ta'ala, wallahu a'lam. Pasal apa? Kita tengoklah, walaupun Pak Haji, bisa mengumpat lagi. Walaupun solat berjemaah, bisa menghina ketawakan orang, menyalahkan orang. Ini maknanya, ini orang-orang geng-geng Dajjal ni. Siapa Dajjal? Orang yang tak ada iman. Itulah Dajjal. Siapa yang selamat daripada Dajjal? Itulah Ashabul Kahfi, orang yang jaga iman. Kan? Kita 7 orang masuk dalam gua, supaya selamat daripada buruan tentera-tentera pemerintah yang zalim tu, yang tak ada iman tadi. Siapa ada iman, dibunuh. Lala cuma anjing seko yang datang, ikut dia. Nak jaga. Aku tak nak mati berkhidmat kepada orang yang zalim. Aku nak jaga iman. Ya, macam tu sekali Aku nak bersama-sama dengan orang yang
Iman. Ini tuan-tuan hari-hari hidup ni dengan orang-orang yang beriman. Ini orang beriman semua ni. Besok di akhirat selamatlah, begitulah. Mana intipati surah Al-Kahfi ni ialah iman. Iman. Iman Sampai iman ni payah. Berapa soalan? 4 soalan aja. Baru diuji 4 aja. Dah kalah Nabi Musa. Kalah. Wahai Musa, cukup sampai sini. Aku dapati kamu ni bukan orang yang sabar. Kau nak belajar, syaratnya kena sabar. Tapi kamu tak sabar ni. Baru 4 aja. Sampan dibocorkan. Anak bayi dibunuhkan. Tembok dibangunkan. Yang ketiga apa? Hari Jumaat selalu baca surah Kahfi. Lupa Allah. Itu namanya manusia. Benda yang dilupakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita nak hilangkan lupa. Fazakir. Fazakir mana apa? Beri peringatan. Inna fa'ati zikra wa tanfa'ul mu'minin. Jadi dalam amal-amal ni, memang kita ikut yang lama-lama. Tak boleh ikut sekarang. Macam kita sekarang generasi kita ni, hanya melihat yang ada sekarang. Dia tak tengok macam mana jerih perih datuk nenek moyang dulu. Membangun negara, memperjuangkan, mempertahankan tanah air. Dia tak nampak tu. Lieutenant Adnan. Sebab tu sekarang anak-anak muda, sampai SPM tak tampak dia dah belajar tentang Lieutenant Adnan. Dia punya novel dia tu. Kenali, cintai macam mana orang yang berkorban untuk negara. Wah, sekarang ditanamkan balik ni. Jadi mata pelajaran sekarang ni kalau nak dihapuskan. Wah, ini nak dihapuskan. Allah, supaya orang-orang muda ni tak ingat sejarah, tak ingat orang lama. Tapi kalau kita ingatlah hang tua, betul tak? Hang Lekir, hang Kasturi, hang Lekio, Bendara Tun Muntahir, Bendara Tun Ali, gitulah dalam hidup.
Lepas tu yang tak fikir dia, haji ni bukan bagus ini. Gitu macam baik je ni. Pun dua-dua ni masuk neraka juga. Allah. Dua-dua masuk neraka, satu masuk surga, satu masuk neraka. Atau dua-duanya ke surga. Itu bergantung pada Allah Ta'ala. Sebab tu kata Nabi, jangan tinggal ayat tu. Ayat 1 hingga 5 Al-Baqarah, ayat kursi, dan 3 ayat akhir surah Al-Baqarah. Betul, bacalah amal tu lepas sembahyang. Lepas sembahyang fardu ni lah. Tak sempat di masjid dia, tak sempat di suruh, dalam perjalanan balik sebelum sampai rumah baca tu. Kemudian ada yang tanya, aku sudah senang. Kalau perempuan memang bagus. Ada nak tanya? Perempuan tak ada. Mana kita ada sekali lagi. Sekali ke dua? Dua kali lagi. Mana Satu dan 8. Satu dan 8. Mudah-mudahan diberkati oleh makhluk Allah Ta'ala. Jadi bab soalan macam tu tak menyinggung apa-apa. Saya tak kisah. Siapalah saya nak marah orang kan? Kata Nabi, apalah kamu nak berbahas dengan orang yang memang tak tahu. Jadi berbahaskan dengan apa yang kamu tahu. Jadi kita amallah apa yang kita dah tahu, tinggalkanlah apa yang dilarang, tinggalkanlah apa yang ditegah, buat yang disuruh, apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam perkataan aku qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin muslimat mu'minin mu'minat fastaghfiru ya fawzal mustaghfirin wa ya najat jahil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Untuk minggu depan kitab sedikit jilid 2. Kitab baru jilid 2 Jadi dah jilid 1. Ini jilid tahap lama ni kata jilid 2 insya-Allah. Jadi confirm tak satu dah 2 minggu ya? InsyaAllah. Ada call saya datang. Tak ada call selama